Bukan kita hanya sekadar untuk kita nak cerita pada orang. Yang kita ni perlu selamat daripada himpitan kubur. Bahkan kita kena pastikan anak-anak kita, keluarga kita dia faham konsep ini. Konsep dalam perjalanan kita ke barzah ini bukannya perjalanan yang perkara yang main-main, santai-santai, tidak. Ni bukan hantar pengantin untuk kahwin ni, tidak ni. Tapi kita hantar apa dia? Orang untuk dihadapkan di hadapan Allah untuk menjawab setiap pertanyaan, setiap amalan-amalan yang sepanjang dia hidup di atas dunia. Ni bukan nak pergi majlis katan ni, bukan. Ni bukan nak pergi majlis yang disebut dengan kenduri, kendara dan sebagainya, tidak. Tapi waktu mana dihantar jenazah ke kuburan, kita kena ingat masa yang paling-paling penting dalam hidup kita untuk kita membantu orang yang meninggal dunia ini. Bagaimana nak suruh dia tersamat di saat mana kena himpitan kubur? Bagaimana nak suruh pada diri seorang tersebut dia jadi ringan? Kalau sesi soal jawab pun jadi ringan pada diri seorang. Maka menjadi penting untuk kita tahu apa yang patut kita baca ketika mana kita nak menurunkan jenazah ke liang lahat itu sendiri. Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah mengatakan, jika jenazah itu telah sampai di kubur dan orang-orang telah duduk, jangan kamu duduk. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Para penonton dan sahabat-sahabat yang setia menunggu saat sebegini, malam ini kita meneruskan lagi perbincangan kita tentang mengenai perjalanan kita ke alam barzah. Kita baru sampai di peringkat yang di mana roh kita keluar daripada jasad. Kemudian roh kita mula dalam keadaan yang melihat suasana orang yang datang menziarahi jenazah kita. Dan kita melihat bagaimana tempat kita dalam syurga ataupun dalam neraka. Dan di saat tersebut roh masih lagi berada di atas muka bumi ini. Perbincangan kita ni tiap-tiap malam sebelum daripada ni, sampailah pada malam ini kita berbicara di saat mana jenazah kita nak diturunkan ke dalam kubur. Bagaimana yang sepatutnya berlaku? Kerana di saat mana kita nak diturunkan jenazah ke dalam kubur ini, para hadirin sekalian kena tahu bahawa di sana adanya satu peristiwa yang disebut dengan himpitan kubur. Himpitan kubur ni akan berlaku pada setiap di kalangan kita. Tetapi kita mengharapkan supaya di saat mana kita nak dikenakan dengan himpitan kubur ini, kita terselamat daripada kehimpitan yang dahsyat, tetapi diringankan himpitan kubur kita ini. Hari ini kita akan berbicarakan tentang suasana ini. Himpitan kubur ni ialah waktu mana, saat mana jenazah seseorang itu nak diturunkan daripada atas, nak turun sampai ke bawah. Yang ni dipanggil himpitan kubur. Bukan azab kubur. Azab kubur lepas pada orang kebumikan jenazah kita. Kemudian lepas pada dikebumikan jenazah kita, kemudian kita mula ditindih dengan tanah, kemudian ditutup liang lahat kita ini. Kemudian di waktu itu kita akan mula berseorangan. Kemudian lepas pada sesi kitanya, malaikat dah mula datang, sesi soal jawab berlaku, maka berlakulah azab kubur. Itu azab kubur. Tapi yang kita nak masukkan ialah himpitan kubur. Di antara waktu mana jenazah kita ni dibawa sampai ke kubur, di antara saat mana nak diturunkan ke dalam kubur, akan berlaku yang disebut dengan himpitan kubur. Himpitan kubur ni disebut dalam kitab Ad-Darat, dipanggil demikian. Ad-Darat maksudnya himpitan kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tidak ada seorang pun di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur. Rasulullah cerita demikian. Maknanya setiap di kalangan kita ni kena himpitan kubur. Cuma baki lagi bagaimana kita diajar supaya nak ringankan himpitan kubur kita ni, supaya jangan kita terhimpit menyebabkan kesakitan yang amat sangat pada diri kita. Malam ini kita akan berbicara tentang apa yang patut dibaca
ketika mana nak diturunkan jenazah ke dalam liang lahat, dan apa keadaan yang akan berlaku di waktu mana, saat mana kita masih lagi hidup ini. Kita kena pesan awal-awal pada siapa yang nak mengkebumikan jenazah kita, supaya kita terselamat daripada himpitan kubur ini sendiri. Bukan kita hanya sekadar untuk kita nak cerita pada orang yang kita ni perlu selamat daripada himpitan kubur. Bahkan kita kena pastikan anak-anak kita, keluarga kita dipaham konsep ini. Konsep dalam perjalanan kita ke barzah ini bukannya perjalanan yang perkara yang main-main, santai-santai, tidak. Ni bukan hantar pengantin untuk kahwin ni, tidak ni. Tapi kita hantar apa dia? Orang untuk dihadapkan di hadapan Allah untuk menjawab setiap pertanyaan, setiap amalan-amalan yang sepanjang dihidup di atas dunia. Ni bukan nak pergi majlis katan ni, bukan. Ni bukan nak pergi majlis yang disebut dengan kenduri, kendara dan sebagainya, tidak. Tapi waktu mana dihantar jenazah ke kuburan, kita kena ingat masa yang paling-paling penting dalam hidup kita untuk kita membantu orang yang meninggal dunia ini. Bagaimana nak suruh dia terselamat di saat mana kena himpitan kubur? Bagaimana nak suruh pada diri seorang tersebut dia jadi ringan? Kalau sesi soal jawab pun jadi ringan pada diri seorang. Maka menjadi penting untuk kita tahu apa yang patut kita baca ketika mana kita nak menurunkan jenazah ke liang lahat itu sendiri. Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah mengatakan, jika jenazah itu telah sampai di kubur dan orang-orang telah duduk, jangan kamu duduk. Ali dipesan demikian. Kalau orang lain semua dah sampai di kubur, orang dah duduk dah, kamu jangan duduk. Kamu jangan duduk, tetapi berdirilah di tepi lubang kubur itu. Sayyidina Ali sebut, kamu pula orang yang ada ilmu ni, kamu pergi tepi-tepi lubang kubur itu. Jika jenazah itu sudah mula dimasukkan ke dalamnya, ucapkanlah, kamu sebut ala millat ala di atas nama Allah dan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baca kalimah doa ini, ya Allah, hamba-Mu telah datang kepada kamu dan kamu sebaik-baik penerima. Sebut demikian, ya Allah, hamba kamu ni datang daripada kamu, ya Allah, datang kepada kamu, kembali pada kamu. Kamulah sebaik-baik penerima, ya Allah. Tempatkanlah dunia di belakang punggungnya dan jadikanlah apa yang akan dijalani lebih baik daripada apa yang telah dijalaninya. Kerana kamu telah berfirman, ya Allah, apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti di atas dunia ini sendiri. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma indallahi baq, dan di sisi Allah adalah lebih baik, dan juga khairun lil abrar, dan juga lebih terbaik di sisi orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Ini cara Sayyidina Ali kata, bila tengok je jenazah tu sedang turun, siapa-siapa yang melihat jenazah yang sedang turun, baca doa. Doa apa dia? Ya Allah, hamba-Mu ni telah datang, ya Allah, dan kepada kamu dikembalikan balik, ya Allah. Bila dikembalikan balik pada kamu ini, ya Allah, maka kita pun bagi tahu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa pada Allah, tempatkanlah dunia, ya Allah, di belakang punggungnya, ya Allah. Jadikanlah segala perjalanan hidup yang lalu di belakang, ya Allah, di belakang. Manakala jadikanlah apa yang ada yang akan dijalani lebih baik daripada apa yang telah dijalani sepanjang dia hidup di atas dunia. Sekejap lagi dia akan masuk dalam kubur ni, ya Allah. Jadikan perjalanan dia jauh lebih baik daripada dia hidup di dunia ini, ya Allah. Ini doa. Sebab tu saya sebut banyak kali lah, kalau boleh waktu mana kita meninggal dunia ni, pesan pada keluarga kita, minta orang-orang alim yang iringi jenazah kita. Minta orang-orang soleh. Bila kita meninggal dunia, pesan terus. Sebelum kita meninggal dunia ni, kita pesan pada anak-anak kita, pesan pada keluarga kita. Bagi tahu pada mereka ni, kita kata apa dia? Kalau abah meninggal dunia, umi meninggal dunia, pastikan yang datang menziarahi, membawa jenazah ini sampai ke kubur ialah orang-orang saleh. Biar mereka baca doa. Masa tu masa yang berdebar sangat. Masa tu masa yang menggeletar sangat. Masa tu masa yang penting sangat. Sebut pada keluarga kita demikian. Untuk mereka baca doa. Mereka baca doa apa dia? Ya Allah, ampunkanlah dosa hamba-Mu ini, ya Allah. Pun kita rasa gembira dah. Apatah lagi di saat mana turun saja jenazah ni, Sayyidina Ali kata, bila turun saja jenazah, sebut terus. Kita sebut
di atas nama Allah dan atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hamba-Mu ni telah datang dan sebaik-baik kamu sebaik-baik penerima ya Allah. Tempatkanlah dunia di belakang punggungnya. Dunia yang ada pada dia, ya Allah tempatkanlah di belakang dia ya Allah. Segala-gala kenangan-kenangan dia dahulu yang di atas dunia di belakang ya Allah. Manakala jadikanlah yang lebih baik dijalani pada diri dia, lebih baik daripada yang telah dijalani, kerana kamu telah berfirman, kamu telah sebut apa yang ada di sisi Allah adalah jauh lebih baik bagi orang-orang yang berbakti itu sendiri. Kan kamu sebut begitu kan ya Allah pada hamba-hamba ni, wa ma indallahi baq, yang di sisi Allah itu adalah kekal. Kemudian khairun lil abrar, dan lebih terbaik bagi orang yang melakukan kebaikan sepanjang hidup di atas dunia dahulu. Itu yang pertama. Maknanya saya nak sebutnya berdasar pada yang diajar oleh ahli ulama. Yang pertama doa bila nak kebumikan jenazah orang ni, nak turunkan jenazah tersebut, siapa-siapa yang datang dekat dengan kubur tu, tolonglah di waktu ini baca doa. Itu yang pertama. Yang kedua, sementara itu Ibnu Umar radhiyallahu anhu menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Rasulullah sebut, jika salah seorang di antara kalian meninggal, janganlah kalian menahannya, bersegeralah membawa dia ke kubur. Siapa-siapa yang meninggal dunia, jangan tangguh kematian dia untuk dibawa ke kubur. Rasulullah kata, janganlah kamu lengah-lengahkan dia. Jangan. Bahkan bersegeralah untuk membawa dia ke kubur. Ini kena jaga pada diri kita je. Kecuali kalaulah dia meninggal dunia tu membawa fitnah. Kalau sekiranya cepat untuk dikebumikan. Maksudnya apa dia? Kadang-kadang lepas pada dia meninggal dunia, datang ejen insurans nak claim, datang nak tanya penyakit apa dan sebagainya. Maka di waktu ini, maka perlulah untuk diserahkan pada hospital yang cepat-cepat. Saya harap supaya daripada pihak hospital cepat buat postmortem, dipanggil. Jangan bagi sakit sangat, sekejap saja, ringkas-ringkaskan saja, dipanggil demikian. Sama juga dalam musim PKP ini sendiri, ramai di kalangan kita meninggal dunia, lalu mula didiagnosis pada diri dia dalam keadaan bagaimana? Nak tahu dia meninggal dunia ni kerana COVID ke ataupun kerana apa dia. Yang ni pun kita minta supaya disegerakan bawa ke kubur. Dan hendaklah ada yang membaca di sisi kepalanya surah Al-Fatihah. Disebut demikian. Rasulullah pernah sebut demikian. Siapa-siapa yang berada di hujung kepala dia, tak tahu nak buat apa pun pada dia, baca surah Al-Fatihah. Kenapa baca surah Al-Fatihah? Nak bagi mengurangkan tekanan pada seorang yang sedang berada dalam keadaan yang amat terdesak di saat tersebut. Terdesak nak suruh orang ni yang hidup ni tolong cepatlah untuk urusan perkebumian dia. Terdesak di saat mana dia nak melalui saat yang disebut dengan dalam barzah ini. Terdesak, rasa berdebar, Allah sajalah yang tahu. Semua tak kena di saat yang demikian. Tengok orang buat tak peduli je jenazah kita. Kita sakit hati. Misal contoh kita pergi ke tempat, misalnya contoh tempat-tempat tertentu. Kemudian orang yang di tempat itu buat tak peduli pada kita. Kita rasa macam mana? Demikian juga dengan orang yang meninggal dunia. Bila orang meninggal dunia, jenazah tu terbaring. Jenazah terbaring, tiba-tiba dia sedang tegak berdiri. Tengok keadaan di waktu itu, bagaimana perasaan orang yang meninggal dunia ini. Rasa terseksa dengan amalan yang dilakukan oleh orang yang hidup. Biarkan terbaring, kadang-kadang terbaring jenazah, tak ada siapa-siapa yang datang dekat dengan dia untuk membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Terbaring je. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, pergilah dekat dengan kepala dia sebelum dikebumikan jenazah dia ni, maka bacalah surah Al-Fatihah. Paling mana tidak, surah Al-Fatihah pun tak tahu ke di kalangan kita? Surah Al-Fatihah ni surah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kenapa? Surah Al-Fatihah menenangkan dalam hidup orang yang hidup dan menenangkan orang yang mati. Dua-dua ni menjadikan ketenangan dalam kehidupan kita. Dua. Yang ketiga, sedangkan dalam lafaz hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi disebut begini. Bacalah pada pembukaan surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah
pada kedua kakinya. Bila kamu berada di hujung kaki, maka dalam satu riwayat yang lain sebut, baca apa dia? Baca surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah di hujung kaki dia. Dan penutup surah Al-Baqarah pada kuburnya. Penutup surah Al-Baqarah, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Awal surah Al-Baqarah kita baca yang disebut dengan alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Baca di hujung kaki dia. Kemudian bila dikemumi jenazah dia, benda apa yang kena baca? Baca surah Al-Baqarah di hujung surah Al-Baqarah itu sendiri. Abdul Rahman Ibn Al-A'la Ibn Al-Jalah mengisahkan bahawa ayahnya pernah berkata kepada aku. Ayah dia pernah sebut pada dia, anakku, jika kamu telah meletakkan aku di dalam lubang kubur, ucapkanlah. Kamu sebut begini, bila aku meninggal dunia, wahai anakku, bila kamu letak je atas nama Allah dan agama Rasulullah. Kemudian taburkan sedikit tanah di atas tubuhku. Dia sebut demikian. Tolong taburkan sikit tanah di atas tubuhku. Lalu bacalah pembukaan dan penutup surah Al-Baqarah di sisi kepalaku. Bila kamu dah tabur tanah tu sikit di atas tubuh badan aku ni, kamu tabur je tanah tersebut, kamu bacalah di sisi kepalaku di awal surah Al-Baqarah, dan penutupnya pada sisi kepalaku tu surah Al-Baqarah juga. Kerana aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal yang demikian. Katanya yang digambarkan oleh Abdul Rahman bin Al-A'la Ibn Jalah yang mengisahkan bahawa ayah dia pernah cerita demikian. Rasulullah pernah ajar, bila letak je jenazah tu, maka dalam keadaan demikian baca di awal surah Al-Baqarah sambil tabur, ataupun tabur dulu tanah sekejap atas tubuh tersebut, kemudian baca awal surah Al-Baqarah dan penutup surah Al-Baqarah di atas tubuh badan ini. Kemudian lepas itu barulah kamu tutup liang lahat ini sendiri. Itu sebab tu saya berulang kali sebut, sebaik-baiknya yang turunkan jenazah ini siapa? Anak-anak yang soleh. Anak-anak yang turunkan jenazah, arwah ibu ke, arwah ayah ke, turun saja jenazah. Dia tersebut bila turun jenazah ni, hadap muka ke kiblat, kemudian ambil tanah tu, kemudian ramas-ramas tanah tersebut, renjis-renjis atas tubuh badan tersebut, sambil baca alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun. Baca dan baca demikian. Daripada Qatadah Ibn Abi Shaybah menuturkan bahawa ada orang yang menguburkan anaknya seraya mengucap, ya Allah, jauhkanlah ataupun luaskanlah tanah dan kedua sisi tubuhnya, bukakanlah pintu-pintu langit untuk ruhnya, dan berikanlah tempat tinggal yang lebih baik daripada tempat tinggal di dunia ini sendiri. Ini satu peristiwa yang berlaku saat mana seorang sahabat, waktu mana dia kebumikan jenazah anak dia, letak saja jenazah anak dia dalam kubur tu, dia sebut terus, ya Allah, jauhkanlah ataupun luaskanlah tanah, luaskanlah kubur ini ya Allah, dan kedua sisi tubuhnya, sambil kita letak tubuh badan tu, tolong baca doa, ya Allah, tolong luaskanlah kubur, bukalah pintu-pintu langit untuk rohnya. Sekejap lagi roh dia ni diangkat tu, kamu buka pintu-pintu langit tersebut untuk dia, berikanlah tempat tinggal yang lebih baik daripada tempat tinggalnya di dunia ini sendiri. Minta demikian, ya Allah, kamu jadikanlah tempat tinggal dia ya Allah lebih baik daripada tempat tinggal dia di atas dunia ini ya Allah. Allah, untungnya kan ayah yang kebumi jenazah anak, dia panggil demikian. Waktu mana dia kebumi jenazah anak, untungnya anak tersebut. Kenapa? Kerana dia dapat keredaan daripada kedua ibu bapa dia. Anak ni dia Allah redha, ibu dan ayah ni redha. Tanda dia redha apa dia? Dia baca doa untuk anak dia. Seorang isteri bila dia meninggal dunia, suami dia tolong turunkan jenazah, suaminya tolong baca doa untuk dia. Allah, untungnya suami. Seorang anak bila dia meninggal dunia, ayah dia dan ibu dia ni meredai pada perbuatan dia, lalu ayah dia baca doa untuk dia, ya Allah, lapangkanlah kubur anak aku ni ya Allah,
jadikanlah pintu-pintu langit itu terbuka untuk dia, ya Allah. Sambil-sambil ambil tanah tu, tabur di atas badan anak dia ni sendiri. Allah, untungnya anak yang demikian. Pintu-pintu syurga terbuka luas untuk yang jenis demikian. Kerana kesalehan tersebut. Seorang ayah meninggal dunia, anak-anak yang soleh yang baca doa untuk dia, ya Allah, ayah aku waktu mana aku kecil-kecil dahulu, ya Allah, ayah aku membesar aku dengan penuh kasih sayang, ya Allah. Dialah, ya Allah, waktu mana aku tidur malam, ya Allah, ayah aku menarik saja kelambu itu, ya Allah, menutup tubuh badan kami ni, ya Allah, dengan selimut-selimut yang sejuk di malam hari, ya Allah. Di pipi ini dicium bertalu-talu, ya Allah. Cerita pada Allah, hari ini kami cium untuk kali terakhir wajah arwah ayah kami ini, ya Allah. Kamu jadikanlah kubur ini, ya Allah, di antara taman pada taman-taman syurga, ya Allah. Beruntung kalian. Kalau kalian dapat dipanggil keadaan yang sebegini, keuntungan yang besar dalam hidup kalian bila kalian dapat keredaan yang disebut dengan ibu dan ayah. Reda dalam hidup kita ni untuk dapatkan keadaan yang sedemikian rupa. Sementara daripada Anas radhiyallahu anhu, Sa'id ibn Mansur meriwayatkan bahawa apabila meletakkan mayat di kuburnya, Anas mula mengucapkan, ya Allah, luaskanlah kubur untuk kedua bahagian tubuhnya, naikkanlah rohnya, terimalah dan sambutlah dia dengan rahmat daripada kamu, ya Allah. Ini doa ni, doa. Satu saya sebut, bila kita masuk dalam kubur, siapa yang selayaknya menyambut kita dalam kubur itu? Selayaknya orang yang paling soleh. Siapa yang paling soleh? Ayah yang soleh, anak yang soleh, keluarga yang soleh, adik-beradik yang soleh. Janganlah masuk dalam kubur tu entah orang mana yang masuknya. Kadang-kadang kita tengok di kubur-kubur di bandar ini, misal contohnya, dia ada package dah. Bila nak masuk dalam kubur tu, entah siapa-siapa yang masuk dalam kubur. Saya cukup tak berkenan. Nak sebut, kerana apa dia? Yang sambut dalam kubur tu masa yang penting. Bukan nak ke bumi biawak ni. Ni bukan nak ke bumi kucing yang mati ni. Nak ke bumi orang yang mati. Bila nak ke bumi jenazah manusia, maka siapa yang sebaiknya menyambut jenazah yang turun dalam liang lahat ni? Mestilah sesoleh-soleh manusia. Kerana apa dia? Kerana kita nak doa dia. Doa tu dia panggil demikian. Orang kita ni, dia ke bumi jenazah, dia tak peduli. Dia asal tertimbuh je jenazah tersebut, kemudian dah rata tanah, dia balik, dia kata, dah selesai dah, alhamdulillah, selamat dah ke bumi. Bukan begitu para hadirin sekalian. Waktu mana nak ke bumi jenazah ni, carilah orang yang paling soleh di kalangan kita. Biar dia sanggup nak turun, dia sebut, saya sanggup turun. Bila dia sanggup turun tersebut, kalau dia minta, saya nak turun, tapi tolonglah bantu saya sama. Lepas pada ni, bantu apa dia? Dia kata, saya perlu begini, saya perlu bahagian begini. Kita kata, buat sajalah. Kamu yang penting kamu doa. Nanti kami akan bantu pada diri kamu. Bantu, tuan-tuan. Nak sebutnya apa dia? Kerana masa tu masa yang penting sangat. Dengan doa-doa sajalah yang boleh memberi pertolongan pada kita bila masuk dalam kubur ini sendiri. Daripada sini jugalah saya nak sebut pada tuan-tuan, bila orang yang baca doa untuk kita lepas pada kematian kita ni, sampai ke tak sampai? Sampai, tuan-tuan. Dan sampai pada apa yang disebutkan ini, sahabat-sahabat baca doa. Ada orang kata, yang hanya sampai ialah anak saja, Ustaz. Yang tidak anak tak akan sampai. Kita jawab, tak, bukan begitu. Dalam Islam ni diajar, dalam Islam ni diajar dalam hidup kita, kalau kamu ada kawan yang soleh, ataupun kamu dapat sahabat-sahabat yang soleh dalam hidup kamu, dia kawan ataupun sahabat yang soleh, guru yang soleh, orang-orang alim yang baik, yang menurunkan jenazah kamu, beruntung kamu dalam hidup kamu. Sekarang ni jangan lari daripada alim ulama. Jangan kita buat musuh dengan alim ulama. Pelik orang kita ni, bagi diri dia rasa tak puas hati dengan orang alim tersebut, dia jadikan musuh. Bila dia mati, dia nak suruh siapa baca doa untuk diri dia? Dia nak suruh siapa? Bahkan yang lebih malang lagi, orang alim kata, celakalah dia ni, mati dah dia ni. Baguslah orang alim sebut demikian. Allah, habis terus di saat demikian. Habis nilai. Dalam hidup kita jadi tak bernilai terus. Kenapa? Kerana sepanjang kita hidup dengan amalan-amalan kita itu tidak mampu untuk membantu kita saat mana kita mula dimasukkan dan diletakkan di kuburan itu. Sebab tu bersahabatlah dengan orang soleh. Jangan kita ni
Jauh dengan orang soleh. Dan orang soleh, bila ada orang-orang yang datang nak bersahabat dengan kalian, buka ruang. Jangan kalian untuk menutup ruang. Tak boleh, tak boleh. Saya ni warung sikit disebut. Saya ni nak orang-orang begini. Tak boleh demikian. Orang soleh ni diajar supaya buka ruang untuk orang kembali kepada Allah. Siapa saja yang nak kembali kepada Allah dalam hidup dia, dalam mentaati perintah Allah, maka di waktu tersebut dia akan membawa kebaikan pada diri kita. Jangan kita ni dalam hidup kita cepat nak menyindir orang tu, nak kata pada orang ni dan sebagainya. Jangan demikian pada diri kita. Allahu Akbar. Ibnu Al-Musayyab menuturkan, aku pernah datang pada Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika mana ia menghadiri jenazah anaknya. Ketika mana dia meletakkan jenazah anaknya dia di lubang kubur, dia mengucapkan, Ibnu Umar, bila dia letak saja jenazah anak dia dalam kubur, lalu dia sebut dengan nama Allah dan di atas jalan Allah. Dengan nama Allah, Bismillah wa ala millati Rasulillah. Kemudian dia sebut Bismillah dengan nama Allah dan di jalan Allah, fi sabilillah. Ketika mana meratakan tanah lubang kubur anaknya, dia mengucapkan, jauhkanlah dia daripada syaitan dan azab kubur. Bila letak saja jenazah dalam kubur tersebut, dia pun sebut terus, jauhkanlah dia ya Allah daripada syaitan dan juga azab kubur. Dan ketika mana membuat gunungan pada kubur anaknya, kuburnya, dia berdiri di samping kuburnya, lalu dia mengucapkan, ya Allah, jauhkanlah ataupun luaskanlah tanah itu daripada kedua bahagian tubuhnya. Angkatlah rohnya dan berikanlah keredaan kepadanya. Lebih lanjut, dia mengatakan, aku mendengar semua itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Abdullah bin Umar, bila dia kuburkan jenazah anak dia tersebut, lalu dia sebut demikian. Dia kata, ya Allah, tolonglah ya Allah, jauhkanlah dia daripada syaitan dan azab kubur. Kemudian dia baca doa, ya Allah, jauhkanlah, luaskanlah tanah kuburnya daripada kedua bahagian tubuhnya ya Allah. Angkatlah ruhnya dan berikanlah keredaan kamu kepadanya. Lebih lanjut, dia mengatakan, aku mendengar semua itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara kata-kata yang sepatutnya kita sebut, tuan-tuan. InsyaAllah malam ini kita dah dapat sikit ilmu yang patut kita sebut dan kita lafazkan waktu mana kita saat-saat yang mengkebumikan jenazah. Masa itu masa yang penting. Terima kasih pada sahabat-sahabat yang boleh pakat-pakat share. Saya pohon pada kalian semua untuk kita sama-sama share yang di tempat tersebut. Kemudian dalam masa yang sama juga, tuan-tuan tolong subscribe yang disebut dengan dalam YouTube, dalam Instagram, follow. Kemudian tuan-tuan boleh share saja yang dalam kuliah kita ni, tuan-tuan share, pakat-pakat share seramai mungkin di kalangan kita. Dan sekejap lagi dalam 9.30 tuan-tuan kembali balik buka balik Facebook dan juga YouTube dan juga Instagram untuk kita bersama dengan Al-Fadil Tuan Guru Datuk Dr. Nik Zawawi, insyaAllah. Pada malam ini kita menumpang ilmu dan kita berbincang. Saya nak tanya beberapa soalan, tuan-tuan pun boleh tanya beberapa soalan. InsyaAllah kita ajukan pertanyaan ini dan kita berkongsi pertanyaan-pertanyaan dengan orang-orang yang alim di negara kita ini untuk kita dapat manfaat bersama, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan kita berhenti setakat ini dahulu. InsyaAllah sekejap lagi kita kembali balik. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Maklumkan tentang misi Cakna Dapur ini, kita sedang mendapatkan, kita sedang mengagih-agihkan bantuan makanan-makanan kita bagi pada ni. Berlaku pula PKPD yang baru ni pula. Lalu kita agih-agihkan nasi bungkus, kemudian kita agihkan lauk-lauk kepada masyarakat yang bersusahan, yang kesusahan di kalangan mereka. Jadi saya harap supaya tuan-tuan yang ada dana, tuan-tuan yang ada rezeki sikit, pakat-pakat infak dalam nombor akaun Matan Center tu
Kemudian tuan-tuan maklum terus kepada talian 013 906 1204. Maklumat untuk kita nak agihkan bahagian-bahagian keuangan ini sendiri, insya-Allah. Kemudian jangan lupa terhadap kitab yang saya sentiasa ulang, jadikan kematian kita husnul khatimah. Ini kitab yang penting sangat, dan juga kitab persiapan menjelang kematian. Macam mana kita nak lakukan dalam hidup kita bila kita dekat nak menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semua ini dapat manfaat pada diri kita waktu mana kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبي دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي في الأرض براكين تغلي سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معارك لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة